menyembah si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan tentang hasil kerja kami, iaitu khidmat masyarakat membantu golongan gelandangan. Gambaran kemiskinan menghubungkan beberapa kata kunci seperti kekurangan, kesusahan, keperitan dan kepayahan hidup yang dihadapi oleh seseorang individu, sebuah keluarga dan sebuah komuniti. Kemiskinan merupakan antara faktor tertinggi terjadinya fenomena gelandangan ini. Hal ini disebabkan faktor kos sara hidup yang tinggi dan kesempitan hidup yang menjadikan mereka tidak mampu menampung keperluan hidup sendiri seperti membeli rumah, pakaian harian dan sebagainya. Definisi miskin bermaksud sesebuah isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PJK, pendapatan garis kemiskinan. Kemiskinan dikenal pasti di Malaysia ialah kemiskinan mutlak, kemiskinan tegar mutlak dan kemiskinan relatif. Gelandangan bukanlah satu fenomena yang baru di negara kita. Namun, sejak kebelakangan ini, ia telah menjadi satu masalah sosial yang semakin berluasa akibat COVID-19 kerana golongan ini melibatkan pelbagai gejala sosial yang mendatangkan kesan kepada semua lapisan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah gelandangan semakin meningkat adalah peningkatan kos sara hidup, kemiskinan, hidup sebatang kara, masalah keluarga dan penagih dadah. Hidup di kota raya tidak seindah yang dikabarkan kerana kos sara hidup di bandar lebih tinggi berbanding kehidupan di kawasan pedalaman. Peluang pekerjaan yang tidak banyak menyebabkan mereka sukar untuk menyara kehidupan mereka di kota raya yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Tambahan pula, mereka terpaksa menyewa rumah, membayar bil air dan elektrik dan sebagainya. Masalah gelandangan masih berlaku kerana kebanyakan daripada golongan ini tidak mendapat semua pendapatan yang tetap kerana mereka tidak memperolehi pekerjaan yang mampu memberi mereka semua pendapatan yang stabil dan tetap membuatkan mereka tidak mampu menyara kos sara hidup dan memilih untuk menjadi gelandangan di lorong kaki lima. Tetapi, kebanyakan daripada golongan gelandangan ini meneruskan kehidupan seharian mereka dengan mengumpul dan mengutip barangan lusuh dan terpakai untuk dijual. Dengan hasil jualan itulah mereka menampung kehidupan seharian mereka. Di samping itu, masalah ini bertambah rumit apabila mereka tidak mempunyai penempatan yang tetap menyebabkan mereka terpaksa duduk di kawasan-kawasan lorong dan bangunan yang terbiar untuk tidur dengan beralaskan kotak sahaja. Selain dari sumbangan makanan, kita juga boleh membantu mereka mengatasi masalah ini dengan membuka pusat perlindungan. Pusat perlindungan ini dapat melindungi golongan gelandangan. Melalui ini, mereka akan dilindungi dan dijaga kebajikannya. Hal ini kerana mereka merupakan golongan yang kurang bernasib baik. Mereka lebih memerlukan perawatan kesihatan yang lebih rapi. Pusat penjagaan itu juga akan menjadi rumah kedua kepada mereka. Selain dapat memulihkan mereka, peratus gelandangan yang berada di kawasan awam dan di kota-kota juga akan berkurangan. Golongan seperti mereka harus diberi semangat agar mereka dapat membantu negara dalam memacu wawasan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Nur Atirah. Kesan-kesan wujudnya gelandangan ini. Tahukah anda, gelandangan membawa impak ataupun kesan yang besar terhadap rakyat Malaysia. Terdapat 3 golongan yang terkesan dengan kewujudan gelandangan ini. Antaranya adalah kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat dan juga kesan terhadap negara. Pertama sekali, kesan terhadap individu. Tahukah anda, kebanyakan gelandangan hidup secara individu. Mereka adalah golongan yang terdedah dengan pelbagai masalah. Gelandangan yang hidup berseorangan mempunyai masalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini kerana orang luar ataupun masyarakat sekeliling akan melihat mereka sebagai seorang yang mempunyai masalah mental,
selekeh, tidak terurus dan kelihatan malas. Ini adalah salah satu sebab mengapa mereka tidak dapat peluang pekerjaan. Gelandangan yang hidup secara individu ini terdedah dengan pelbagai penyakit berbahaya. Hal ini kerana persekitaran mereka yang tidak bersih dan juga gaya hidup mereka yang tidak sihat. Misalnya, gaya hidup mereka yang tidak sihat itu adalah seperti mereka ketagih dadah dan juga ketagih untuk minum minuman keras seperti alkohol. Tambahan pula, masalah kewangan yang mereka hadapi adalah punca mereka tidak boleh merawat masalah kesihatan mereka. Akhir sekali mereka akan membiarkan penyakit mereka berlanjutan sehingga menjadi parah dan kemungkinan membawa kepada maut. Golongan ini juga sukar untuk mendapat bantuan daripada kerajaan dan juga pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka terus hidup dalam golongan gelandangan dan tidak menaik taraf hidup mereka. Kita beralih pula kepada kesan kewujudan gelandangan terhadap masyarakat. Bagi masyarakat, mereka takut untuk melalui kawasan yang penuh dengan golongan gelandangan. Hal ini kerana mereka bimbang golongan gelandangan ini akan menyerang ataupun mencederakan mereka. Mereka juga takut akan gelandangan ini kerana golongan ini sering membinta dan merayu untuk meminta makanan ataupun duit. Seterusnya, masyarakat takut untuk datang ke persekitaran golongan gelandangan ini kerana mereka berasa persekitaran mereka adalah sangat kotor dan juga berkemungkinan untuk mendapatkan penyakit berbahaya. Tambahan pula, sesetengah masyarakat mempunyai masalah untuk pergi ke destinasi yang diingini seperti tempat kerja. Hal ini kerana kebanyakan laluan atau kawasan yang perlu dilalui oleh mereka penuh dengan golongan gelandangan. Mereka menjadi tidak selesa dan takut setiap hari ketika mereka mahu pergi ke tempat kerja mereka. Oleh disebabkan masalah ini, mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk pergi ke tempat kerja mereka. Dalam konteks negara, isu golongan gelandangan ini sedikit sebanyak akan memburukkan imej negara. Oleh disebabkan mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, mereka kebiasaannya terlihat di kaki lima, perhentian bas dan juga lorong-lorong jalan. Keadaan mereka yang tiada tempat tinggal dan tinggal merata tempat menyebabkan pengunjung daripada luar kawasan akan berasa tidak selesa dan juga memandang remeh terhadap negara kita. Hal ini dilihat sebagai salah satu sebab kemunduran yang berlaku di dalam negara kita. Contohnya, ia dapat dilihat ketika para gelandangan ini masuk ke kedai makanan dan mengemis makanan. Pelanggan di situ akan berasa tidak selesa kerana keadaan gelandangan tersebut dan juga ada sesetengah gelandangan yang membawa bau-bauan yang tidak senang menyebabkan pelanggan hilang selera untuk makan. Perkara ini akan mengganggu perniagaan peniaga tersebut. Itu saja isi yang dapat saya huraikan dalam pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Isu gelandangan perlulah menjadi fokus utama masyarakat dan negara dalam memperkasakan sokongan sosial. Golongan yang berpendapatan rendah lebih berisiko tinggi untuk menjadi gelandangan. Malah kemiskinan yang diwarisi oleh keluarga juga boleh menyebabkan insiden gelandangan berterusan. Belenggu kemiskinan boleh menyebabkan timbul pelbagai isu seperti pemilikan rumah, penjagaan anak-anak, penjagaan kesihatan dan kos pendidikan. Terdapat beberapa teori yang telah menyokong keberlangsungan gelandangan sebagai mangsa era pemodenan dan terperangkap di dalam kemiskinan bandar. Faktor kemiskinan telah terdorong gelandangan atau individu terbabit mengasingkan diri dan berlaku pengisihan terhadap golongan ini. Situasi ini disebut sebagai keterpinggiran sosial yang umumnya digunakan untuk menghuraikan individu yang terpinggir dan terkeluar daripada aktiviti normal mereka di dalam masyarakat. Terdapat kajian yang menunjukkan faktor peramai untuk berhenti dari menjadi gelandangan adalah disebabkan daripada pandangan masyarakat terhadap mereka.
Justru itu pelabelan sosial dan prejudis akhirnya wujud stigma kepada mereka hanya boleh menyebabkan mereka terus berada pada tahap kemiskinan kerana tidak memberi peluang kerja dan tiada sokongan sosial yang membantu memantapkan bagi membangunkan diri gelandangan. Keperluan asas kepada perumahan dan penjagaan kesihatan menjadi hal yang sangat penting sekiranya masalah gelandangan ingin dihentikan. Kesimpulannya, semua pihak mengharapkan agar usaha ini mampu mendatangkan hasil yang baik walaupun bukan 100% positif tetapi dapat mengurangkan fenomena gelandangan di bandar-bandar besar. Apa yang jelasnya di sini, masalah berpunca daripada kekeluargaan memang sukar untuk dibendung dan diatasi dengan baik. Hal ini demikian kerana setiap manusia memang sukar untuk elak daripada masalah kekeluargaan yang mempunyai banyak ragam dan perangai. Bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Kalau silap tutur bicara, jemari di sisi, maaf dipinta. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekarang ni saya dengan Nur Atirah membeli 10 bungkus nasi ayam untuk diberikan kepada orang gelandangan. Assalamualaikum, saya Nurul Ain Syafiqah binti Saiful Bahari, memegang nombor ID matrik KBJ 21081034. Nama saya Nur Akilah Syazwani binti Muhammad Basri. Nombor ID saya KBJ 21081099 dari Seksyen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah binti Ahmad Sani dari Seksyen 1. Saya memegang nombor matrik KBJ 2108103558. Menitis ke pipi, tangisan kering sendiri. Tali tersungkur, pandanganmu kabur. Namun azam meneruskan hidup tak pernah luntur. 3, 2, 1.